Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syu'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muhid Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alul Barrut Tawwabul Muntaqimul Afuw Malikul Mulkil Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ul Dharun Fi'un Nurul Hadi Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Saka Misli As-Sami'ul Basir Allahumma salli afdal as-salati ala Qatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah programkan kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan ini supaya kita diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi pagi ini ilmu yang kita nak pelajari ialah ilmu tentang pencipta kita. Ilmu tentang ketuhanan. Ilmu tauhid. Ilmu yang paling penting, antara ilmu yang paling penting ialah ilmu tauhid. Itu nombor satu. Apa pun nak tauhid. Kerana perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah setelah kita masuk kubur nanti ialah tentang Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dah habis bab Tuhan baru ditanya bab sembahyang. Nah, yang kedua bab sembahyang. Yang ketiga baru rukun-rukun Islam yang lain. Tapi yang pertama tauhid dulu. Dia tanya siapa Tuhan kamu? Ya, siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa imam kamu? Di mana kiblat kamu? Siapa saudara-saudara kamu? Nah, itu tanya itu. 6 soalan je, bukan banyak. Soalannya 6 aja. Dah bocor pula tu. Dah semua orang tahu soalan tu. Tapi yang nak jawab tu bukan ilmu kita. Bukannya pengalaman kita, bukannya hafalan kita, bukannya peringatan kita. Yang nak jawab itu ialah amalan kita. Kalau ke-6 itu kita amalkan dalam hidup kita, baru kita boleh jawab. Ya? Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pengajian kita. Ya? Masih lagi membicarakan tentang sifat. Belum lagi cerita tentang sifat Allah ni. Ya? Membicarakan tentang kenyataan-kenyataan. Dan pagi ini kita sambung kenyataan yang keempat. Betul? Ya, betul ya? Kenyataan yang keempat. Al-wujud dah. Dah. Yang kedua. Al-qidam. Apa itu qidam? Sedia. Apa itu sedia? Cakap Melayu ni sedia. Bukan cakap orang putih. Apa itu sedia? Tidak ada permulaan adanya Allah itu. Tak ada permulaan. Itu sedia. Ada aja, Tuhan tu tak pernah tak ada. Kita ada tak masa kita tak ada? Ada tak permulaan kita? Tarikh lahir kita tu itulah tarikh permulaan kita. Saya tahun 1942. Yang depan saya ni kurang sikit. Ada yang 48, ada yang 50. Tapi itu tarikh permulaan. Tapi Allah tak ada permulaan. Kerana belum ada apa-apa pun Allah dah ada. Alam ni tak ada lagi. Matahari tak ada lagi. Bulan tak ada lagi. Gunung tak ada lagi. Bumi tak ada lagi. Laut tak ada lagi. Allah dah ada. Lalu Allah jadikan alam ini. Sebab Allah yang paling awal. Macam mana awalnya? Tak ada
permulaan. Selagi ada permulaan itu bukan awal namanya. Bukan qidam. Ya. Nah, sifatnya qidam. Bila Allah bersifat qidam, maka Allah lah yang qadim. Faham ke ni? Yang memiliki sifat qidam, dialah yang qadim. Nah, qadim tu pemilik. Ya. Contoh, Amnah sedang menyanyi. Maka Amnah adalah seorang penyanyi. Tak faham? Nah. Som sedang berceramah. Maka Som adalah seorang penceramah. Tak faham lagi? Faham tak? Nah, ya. Lagi apa? Tun sedang sakit. Sakit sikit lah. Yan yang sakit lah. Ya, dia yang sakit. Yan lah. Yan sedang sakit. Maka Yan adalah seorang pesakit. Tak faham? Cikgu Sofia sedang menyapu sampah. Maka Cikgu Sofia adalah seorang penyapu. Wah, itu pun dia. Ha? Apa penyapu? Dia adalah seorang tukang sapu. Tukang sapu. Tak faham lagi? Itu dia. Jadi Allah sifatnya qidam, maka Allah lah yang qadim. Itu pemilik qidam itu dipanggil qadim, ya. Itu yang sedia. Allah tu tak pernah tak ada. Ada je. Nak kata dulu tak boleh. Awal ke dulu lagi. Dia tak pernah tak ada. Ada saja. Alam ni tak ada, dia masih ada. Kalau dia ada permulaan, itu bukan qidam. Itu namanya apa? Baharu. Nah, ya. Allah tu bukan qidam, Allah tu baharu. Baharu tu apa artinya? Ini cakap Melayu. Mereka ni baharu cakap Melayu. Apa arti baharu? Ya? Tak dengar. Apa arti baharu? Ha? Ada permulaan dia. Ada permulaan. Tak ada, salah. Apa arti baru? Baju saya ini baru. Apa baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru. Faham ni? Itu namanya baru. Kita ni dulu ada ke tak ada? Tak ada. Sekarang? Ada. Nampak tak? Perempuan nampak saya? Saya nampak perempuan? Nampak belakang. Baru lah tu. Selain daripada Allah, semuanya baharu. Tengok elok kenyataan ni. Selain daripada Allah itu semua dipanggil baharu. Atau alam. Atau makhluk. Atau mungkinat. Mana-mana tentang apa? Selain daripada Allah, ya. Alam pun dia. Baharu pun dia. Makhluk pun dia. Mungkinat pun dia. Allah dia tak boleh kita panggil baru. Kerana dia tak pernah tak ada. Ada aja. Dia paling awal adanya. Awal pun bukan di masa dia. Ada saja. Nak kata awal pun tak boleh. Sebelum awal lagi tak ada. Itu awal. Sebab itu Allah yang menjadikan alam ini. Yang menjadikan alam dulu ada ke alamnya ada dulu? Mana dulu? Alam dulu ke yang menjadikannya dulu ada? Yang menjadikannya dulu ada. Macam markas ni. Mana dulu adanya? Markas ni ke tukang markas ni? Tukang markas ni yang ada dulu, ya. Macam itulah Allah dengan makhluk. Sebab lain daripada Allah semua dipanggil makhluk. Dijadikan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Allah dia tak boleh panggil makhluk. Dia dipanggil apa? Khaliq. Bukan khaliq minum tu. Khaliq apa? Pencipta. Ya? Kha alif lam qaf. Khaliq. Ya. Itu Allah tu pencipta. Dia bukan makhluk, ya. Kita ni makhluk belaka. Manusia makhluk, gunung makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk, laut makhluk. Lagi apa? Ikan makhluk, binatang makhluk. Apa saja selain daripada Allah. Malaikat makhluk. Setan makhluk, jin makhluk, iblis makhluk.
Itu nak faham ketidak qidam ya. Baik, kita baca senang. Al-qidam. Al-qidamu. Kalau nak wakaf ya. Al-qidamu. Kalau tak ada al, qidamun. Qidamun. Itu kalau tak tanda al-nya. Kalau ada al, tak boleh tak boleh bagi dua tau. Bila ada al tu al-qidamu. Kalau tak ada al, baru qidamun ya. Artinya sedia. Sedia itu artinya tidak ada permulaan. Bukan sedia yang kita faham. Bila saya datang pagi ini, markas itu sudah sedia terbuka. Bukan sedia itu. Sedia itu ada permulaannya tak? Ada tak permulaannya? Ada tak Ian bangkit muka makan Ada permulaan pagi tadi. Bukan itu, salah. Sebelum daripada itu. Itu sedia itu. Sebelum daripada makhluk kita boleh kita katakan sedia. Yang sedia hanya Allah Ta'ala saja. Itu. Maka hakikatnya ibarat. Apa itu ibarat? Seperti bandingan. Nama ibarat. Ibarat daripada menafikan ada permulaan. Ada permulaan wujud Tuhan. Maknanya ada hari jadi Tuhan. Ada tarikhnya Allah tu mula-mula jadi. Ada tak? Tak ada. Tidak ada tarikh jadi Tuhan. Tidak ada mulanya wujudnya Tuhan. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Pasal apa? Kita dah tahu. Semua ada di alam ni Allah yang menjadikannya. Sama ada kecil atau besar. Sama ada nampak atau tak nampak. Sama ada yang bergerak atau yang tak bergerak. Sama ada yang bulat ke empat segi ke bujur ke melentang ke, semua tu Allah yang menjadikannya. Sebesar-besar benda pun Allah menjadikannya. Binatang yang paling besar umpamanya dinosaur, siapa jadinya? Allah menjadikannya. Yang paling kecil apa? Zarrah. Zarrah tu benda yang paling kecil. Tak boleh belah dua. Zarrah cakap Arab tu. Sebab ulama-ulama dulu bila menterjemahkan zarrah tu cari mana ada benda kecil. Katanya semut. Semut tu bukan kecil lagi. Zarrah lagi kecil daripada semut tapi ulama dulu selalunya kalau yang kecil-kecil tu katanya sebesar semut. Sebenarnya semut tu masih lagi boleh belah dua. Masih lagi ada bahagian-bahagiannya. Ada tak kepala semut? Ada tak ekor semut? Ada tak kaki semut? Ada tak bulu semut? Semut. Dan dia bukan zarrah. Zarrah tu lebih kecil daripada semut lagi. Pun Allah menjadikannya. Kuman Allah jadikannya. Dan begitu juga yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Bila jadi, lepas itu dimatikannya. Kerana Allah cipta nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Sebab yang ada nyawa, semua akan mati. Siapa yang ada nyawa akan mati. Manusia akan mati. Malaikat akan mati. Jin akan mati. Iblis mati ke tak? Mati. Iblis pun mati. Syaitan mati ke tak? Mati. Kan dia dicipta, dia ada nyawa. Allah cipta dia. Ikan, tentu matinya. Burung, mati. Serangga, mati. COVID-19, mati tak? Mati juga. Pasal dia ada nyawa. Allah khabar dalam Quran apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Malaikat maut tu akhirnya mati ke dah? Mati. Padahal dia kerjanya nyabut nyawa. Nyawa orang dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa malaikat dicabutnya, nyawa jin dicabutnya, nyawa serangga dicabutnya, nyawa ikan dicabutnya. Akhirnya dia kena cabut nyawanya sendiri. Itu agama ya. Yang tak mati apa?
Yang tak mati siapa? Allah aja yang tak mati. Kenapa Allah tak mati? Kenapa Allah tak mati? Apa dia? Dia hidup bukan dengan nyamuk. Iya, itu jawabnya. Dia tak ada nyawa. Allah tidak memerlukan nyawa. Dia hidupnya dengan sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu atau tak ada Al-Hayyun. Kalau tak ada Al apa? Hayyun. Kalau ada Al-Hayyu. Ya, Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu ataupun Hayyun. Ustaz, malaikat tu dia cabut nyawa dia sendiri ya. Bukannya Allah mematikan dia. Dia cabut sendirilah dengan perintah Allah lah. Dengan perintah Allah. Bukanlah Allah tu ada tangan nyabutnya, tak ada. Dia nak bagi apa? Semua orang faham. Supaya boleh dah Allah cabut nyawanya, boleh. Tapi nak bagi faham bahawa dia kena cabut nyawanya sendiri. Saya dah cerita dah tentang malaikat maut ni, ada cerita dah. Ada cerita sendiri tu. Habis semua dah mati, tinggal malaikat maut je. Lalu Allah tanya, siapa yang belum mati wahai malaikat? Kata dia, Allah nanya malaikat maut. Jawab malaikat maut apa? Yang belum mati hanyalah saya dan Allah saja. Betul Allah tanya lagi. Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Diam malaikat maut, tak jawab. Kenapa tak jawab? Kenapa tak jawab? Dia tahu itu merupakan perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia pun cabut nyawanya. Sakit ke tak? Sakit. Jerit dia. Aduh. Kalau aku tahu macam ini sakitnya cabut nyawa, tak kesiu mak kau je cabut nyawa orang. Tahu? Rupanya malaikat maut orang kamu gajah. Tak kesiu mak kau je cabut nyawa orang. Tu saya ceramah di sini lah. Kalau di Kopeng apa? Jangan saya ceramah. Kalau aku tahu macam kau sakitnya dia kepuluhan dah. Nyabut nyawa orang. Itu kalau di Kopeng. Lain tak tahu saya. Kalau kamu Jawa tak tahu saya. Macam mana nak cakap Jawa ni tak kerti. Itu malaikat maut ya. Jadi sudahnya matilah malaikat maut. Yang tak mati siapa? Hanya Allah saja yang tak mati ya. Tinggal seorang-seorang Allah Ta'ala. Tenanglah alam ini seketika. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Masa itu angin tak bertiup lagi, air tak ada mengalir lagi. Hello, tenang aja. Lepas itu baru Allah hidupkan semula. Yang dah mati itu Allah hidupkan semula. Nombor 1 Allah hidupkan siapa? Israfil. Kenapa Israfil? Dia ada koja. Apa kojanya? Meniup sangkakala. Dia pun tiuplah sangkakala. Bila tiup je, bangkit semua orang yang dah mati. Som bangkit, Amnah bangkit, Tun bangkit. Jadi, Ros bangkit. Hajar Sufiah bangkit. Manusia kerja yang bangkit Ustaz, binatang atau tumbuhan bangkit juga lah. Apa dia? Manusia saja ke atau semua binatang? Semua asal ada nyawa bangkit balik. Binatang bangkit, manusia bangkit, malaikat bangkit. Burung bangkit, burung hantu bangkit. Gunung-gunung tu ditegakkan semua. Gunung-gunung itu Allah jadikan alam baru. Alam baru, bukan gunung yang ada ni. Alam baru. Kita ni bukan badan yang ada ni. Allah bagi body baru. Ada satu je yang tak binasa, yang tak hancur. Apa dia? Ajbul zambi. Itu dia, benih manusia. Dia tak ada hancur. Lain tu semua baru. Kepala baru, tangan baru, kaki baru, hidung baru, pipi baru, dagu baru, dada baru, semua baru lah kan. Tapi ajbul zambi tu dia bukan baru, dia memang asal sekali ya. Allah kekalkan dia tu. Roh yang lama tu datang balik. Itu yang lama itu aja lah. Roh dengan juga ajbul zambi tu. Jadi dia bangkit tu macam mana keadaannya? Tengoklah dia ahli syurga ke ahli neraka. Kalau ahli syurga, dia bangkit secantik siapa Som? Secantik Siti Zulaikha.
Kalau orang lelaki, dia cantik seperti secantik Nabi Yusuf. Bukan kopen Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Tapi kalau dia ahli neraka, apa siapa? Apa binatang yang perangainya diamalkan dalam dunia ni. Macam binatang. Ada orang bangkit macam serigala. Siapa nak? Ada orang bangkit macam rimau. Siapa nak? Ada orang bangkit macam ular. Nak kata tak? Ada orang bangkit macam kerek. Nak kata tak? Ada orang bangkit macam apa lagi? Tikui. Nak kata tak? Ada orang bangkit macam semut. Masa dia bangkit tu Ustaz, belum lagi yang jalan atas kepala apa semua, belum je. Itu udah bangkit. Jalan atas kepala itu udah bangkit dari kubur ke padang mahsyar. Dia baru bangkit dari mati itu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu itu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Everybody will rise up. Dibangkitkan semula. Ada yang bangkit seperti kaldai, siapa nak? Ada yang dibangkitkan seperti babi gitu. Ada 5 golongan manusia dibangkitkan Allah seperti babi. Yang pertama, orang yang bercakap hal dunia di dalam masjid. Yang kedua, orang yang cerita hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Yang ketiga, orang cerita-cerita hal dunia ni sembang-sembang ketika tuan guru tengah ngajar. Yang keempat, orang yang cerita hal dunia ketika majlis kematian. Yang kelima, orang yang cerita hal dunia ketika di tanah perkuburan. Esok dibangkit macam babi. Warna babi tu apa? Babi tu warna apa? Hitam. Udahlah babi tu buruk. Cantik ke babi tu? Hidung yang merekang je. Hitam lah tu. Dan ada satu golongan yang sebenarnya dalam hadis pun, yang dibangkit sebagai babi ialah orang yang tak semayang 5 waktu. Kita dibangkit macam babi ya. Begitulah keadaan kawan kita ya. Lepas itu baru soalan Hajar Subiah tadi ya. Dia jalan daripada kubur ke mana? Ke padang mahsyar. Itu nak cerita lain ni dah. Tak ada masuk lembab qidam ni tadi. Kita pelajaran kita qidam ya. Kadang cerita itu je sampai masuk syurga atau masuk neraka. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Kerana Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu yang ada. Jadi yang menjadikan mesti dia dulu. Baru yang dijadikan dia ke dah. Yang menjadikan lebih dulu. Lepas tu baru benda yang dijadikan itu baru ada ya. Jadi Allah menjadikan setiap satu itu, maka maknanya Allah lebih dulu daripada setiap satu ya. Lebih dahulu daripada setiap sesuatu itu. Kerana Tuhan tidak lebih dahulu daripada kiranya, bukan kerana, kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap satu, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripadanya. Kalau bukan dia dahulu daripada sesuatu, yang sesuatu lebih dulu daripada dia. Ya. Kalau yang sesuatu terlebih dulu daripada dia, maknanya Allah tu barulah. Baru tu, apa tu baru tadi? Dulu tak ada, kenari ada. Allah tu baru ke tak? Dia bukan baru. Yang baru selain Allah. Jadi kalau selain Allah tu dulu adanya, Allah kemudian adanya, mana? Adalah masanya Allah tu tak ada. Faham ke jangan ni? Jadi maknanya dia baru lah juga. Allah baru tu apa hukumnya dalam tauhid? Apa hukumnya? Allah itu baru. Apa hukumnya dalam tauhid? Mustahil. Mustahil Allah itu baru. Itulah. Jadi mana? Nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan. Yang demikian itu batil. Apa itu batil? Tak betul. Mustahil. Itu nama batil. Tak betul. Salah. Batil. Mustahil. Takkan jadi. Cakap orang putih apa? Cakap orang putih apa? Impossible. Apabila disebut Tuhan tu bersifat dengan
qidam, jadilah ia qadim. Macam saya cerita tadi lah ya. Allah itu sifatnya qidam, maka Allah lah yang qadim. Som sedang menyanyi, maka Som adalah seorang penyanyi. Yan sedang sakit, maka Yan adalah seorang pesakit. Itu betul. Allah itu sifatnya qidam, maka Allah lah yang qadim. Misalnya seperti Zaid. Ini Zaid ni contoh ya, contoh nama aja yang paling yang paling biasa dalam orang Arab ni dia Zaid lah. Nama yang paling common. Tahu common? Bukan common. Common tahu tak? Yang biasa. Macam orang Melayu lah yang biasa panggil apa? Yop. Ya tak? Yop tu biasa lah tu. Kalau Cina apa? Akau. Kalau India kalau Tamil apa? Mutu. Itu yang paling utama. Kalau orang Arab, Zaid. Ustaz nak tanya Ustaz, bila disebut Tuhan bersifat qidam, jadilah ia qadim. Jadi sama bejaan QIM pasti adakah yang pertama tu al-qidam dan jadilah qidam tu sifatnya. Ejaannya tu dia sebutnya dengan al-qidam dan jadilah ia qadim kan? Jadilah dia qadim. Betul lah. Tapi sama macam qidam. Satu qidam, satu qadim. Kan aja lain. Satu QIDAM qidam. Apa kata? Yang ni QADIM qadim. Sama je QIDAM pasti jadilah ia qadim. Mana pula samanya? Satu A, satu I. Dia dapat jadi betul al-qidam yang pertama supaya tak mulai juga. Tak ada. Al tu dia tertentu kepada satu aja, cuma al. Al masjid, masjid itu. Ada tentu itu ada al. Al istar. Istar ni al istar. The istar. Itu al ya, the. Ini qadim dan qidam. Qidam tu sifatnya. Qadim tu yang memiliki sifat qidam. Misalnya seperti Zaid, apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur. Zaid tu kerjanya menganjur sesuatu. Menganjurkan ceramah, menganjurkan pesta, menganjurkan pertandingan lagu dan sebagainya. Maka nescaya disebutlah ia itu penganjur. Dia menganjurkan. Si Zaid itu menganjurkan pertandingan Ratu Cantik di Taman Melayu Jaya. Maka terdapat Ratu Cantik yang nombor satu umpamanya. Siapa Ratu Cantik nombor satu di Taman Melayu Jaya? Beras. Siapa? Som lah katanya. Som Ratu Cantik ya. Jadi yang menganjurkan itu apa? Zaid. Zaid itu jadi apa? Penganjur. Penganjur. Itu namanya penganjur. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, yaitu azali. Bukan azali. Azali dan qadim sama, artinya tidak ada permulaan. Azali. Ada tak orang nama Azali? Ada tak orang namanya Azali? Di kampung ni ada tak orang nama Azali? Ada ustaz. Nama Ustaz Azali bin Hasan. Ngajar di Masjid An-Nur tu. Tak pernah dengar ke dia ngajar? Oh, pandai dia ngajar tu. Bagus dia ngajar. Ada al ni Ustaz. Al-Zali. Azali. Azali bin Hasan. Dia dulu imam. Hafal Quran tu. Imam ditapah mulianya. Itu entah macam mana ditukar ke Batu Gajah. Jadi imam Batu Gajah juga. Habis itu dia tukar kampung. Kampung tak ada imam. Dia di pejabat agama. Dia bekerja di pejabat agama tu. Sekarang ni dia jadi juru nikah pun dia. Itu Azali kan. Dia ngajar apa tu?
Dia ngajar tahu Bahrul Madhi. Tahu Bahrul Madhi? Lautan ilmu. Itu dia ngajar ya. Itu namanya azali. Ini pun azali juga. Tapi yang azali ini bukan orang. Qadim ya. Dia tidak ada permulaan. Yaitu azali. Setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan itu sama reti aja. Ya, perkataan senama ya. Senama. Perkataan apa? Senama ya. Maknanya kedua perkataan itu sama maknanya, yaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Tak ada permulaan. Qadim pun tidak ada permulaan, azali pun tidak ada permulaan. Itu sifat Allah tu. Dia patutnya Ustaz Azali tu digelarkan apa? Abdul Azali. Hamba pada yang azali, yang apa? Abdul Qadim boleh Nak ada Abdul tu baru dia sempurna. Kalau azali tu dia yang jadi Tuhan. Dia tidak ada permulaan. Tapi dah ayahnya betul, dah bagi nama orang itu, dah betul itu. Bukan kita nak apa ya. Bukan nak kritik dia dah. Contoh aja ya. Ada. Jadi sama aja. Ada ulama mengatakan sama maknanya, iaitu tidak ada permulaan. Dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan itu, iaitu qadim dan azali itu ada beza. Ada beza, iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang ada, yang mawjud. Benda itu betul-betul ada. Sahaja yang mawjud ada. Seperti zat Allah mawjud ada. Qadim itu dan apa? Apa tu? Qudratnya ya. Qadim dan qudratnya. Zat Allah qadim. Kalau kita kata zat Allah qadim dan qudratnya qadim. Dia ada, dua-dua ada. Zat Allah semua ada, qudrat Allah semua ada. Itu namanya qadim, dia mawjud. Itu namanya qadim. Ada pun azali itu disebutkan pada perkara yang ada pun sebut, yang tak ada pun sebut. Ya. Seperti yang ada atau mawjud, seperti zat Allah dan qudratnya. Azali itu boleh ya pada perkara yang tiada, yang ghair mawjud. Ghair mawjud itu benda tak ada. Tapi sebut juga seperti yang menyerupai Allah itu azali. Yang syarikul bari namanya ya. Dalam bahasa Arabnya syarikul bari, yang menyerupai Allah. Ada tak benda tu? Ada tak yang menyerupai Allah? Perempuan? Ada ke tak ada? Tak ada yang sejak bila? Azali lah. Memang tak ada dari dulu-dulu tak ada. Tak pernah ada. Tak pernah ada sesuatu yang menyerupai Allah. Itu dipanggil azali. Jadilah apa? Qadim tu khas. Azali tu am. Qadim tu khas. Dia benda ada aja. Dia namanya qadim. Azali tu am. Siapa-siapa boleh panggil sebagai azali ya. Tahu apa khas dengan am? Ya Allah, nanti kita huraikan sikit ya. Benar. Seperti yang menyerupai Allah itu azali, maka qadim itu khas. Khas tertentu. Kemudian dan azali itu am. Tak faham ke? Saya bagi, kalau ini tak faham aja benar-benar rupanya. Saya bagi contoh. Semua guru besar adalah guru. Ya ke tak? Ya ke tak? Guru tu am. Guru besar khas. Tak faham lagi. Allah. Jadi guru tu am. Semua jadi guru belakang. Tapi yang nak jadi guru besar kena lantikan daripada pejabat ya. Itu khas. Dia dilantik sebagai guru besar. Itu khas. Tak faham lagi? Okey. Semua ketua polis negara adalah polis. Ya ke tak?
Semua ketua polis negara adalah polis. Kalau tak ada polis, tak dapat jadi ketua negara. Kami tak dapat. Mesti jadi polis baru dapat jadi ketua polis negara. Itu ketua polis negara itu apa? Khas. Polis-polis yang lain? Am. Tak faham lagi ke? Lagi sekali. Tengok lain. Semua jeneral adalah askar. Semua jeneral adalah askar. Tapi bukan semua askar itu jeneral. Ya. Kena dilantik seorang yang askar-askar macam mana tu dilantik jadi jeneral. Itu memang jeneral. Yang jadi jeneral tu ramai ada seorang. Seorang aja. Tapi askar beribu-ribu dia. Itu am. Begitulah Qadim dengan Azali. Ya, biasa ya. Kalau tak faham juga benar-benar lah. Faham tak? Siapa tak faham kat tangan? Tengok mana orang yang benar-benar nak kat gambar. Nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok lah. Orang ini benar. Namanya siapa? Nama apa dia sebut namanya? Alright. Ya. Adapun azali itu disebutkan pada perkara yang ada. Yang maujud pun disebut azali. Dan tak ada pun disebut azali juga ya. Sama ada dia ada atau tak ada. Seperti zat Allah tu azali betul. Sifat Allah tu azali betul. Qudrat Allah tu azali betul. Dia ada belakang. Tadi benda yang tak ada pun azali juga. Seperti yang menyerupai Allah tak ada. Tapi ada tak benda tu boleh sebut azali tak? Yang menyerupai Allah boleh tak kita katakan azali? Boleh. Diam ya. Yang menyerupai Allah ada ke bendanya? Ada ke benda yang serupa dengan Allah? Tak ada. Dia azali juga ya. Boleh ya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada menyerupai sesuatu yang menyerupainya. Kita dah belajar nanti kita belajar ya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan Allah itu dengan sesuatu yang baru. Itu azali itu ya. Yang serupa dengan Allah tu azali, benda tak ada. Qadim khusus, benda yang ada je. Seperti zat Allah qadim. Sifat Allah qadim. Qudrat Allah qadim. Dan sebagainya. Boleh faham tak tu? Boleh faham ke tak beza antara qadim dengan azali? Tak faham lagi? Diam je. Mana tak faham tu? Ya. Benda yang ada tu dipanggil apa? Yang mesti ada tu dipanggil apa? Qadim. Yang ada pun qadim. Yang tak ada tak boleh panggil qadim. Yang tak ada dipanggil apa? Azali. Azali tu yang ada pun azali, yang tak ada pun azali. Tak faham? Itu beza makna. Bukan penting benda ni, tapi nak tahu lah, nak faham lah apa bendanya ya. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap yang qadim adalah azali dan tidak boleh akasnya. Apa tu akas? Sebaliknya. Tiap-tiap qadim adalah azali dan tiap-tiap azali bukan semestinya qadim. Tiap-tiap azali ada yang qadim, ada yang tidak qadim ya. Tak boleh akas. Akas tu cakap Arabnya ain kapsin ya, akas. Akas tu ni vice versa dekat orang putih. Tahu vice versa? Dia minta reti orang putih, minta reti apa vice versa. Ya Allah. VICE VERSA vice versa. Kalau dalam bahasa Melayu besi. Sebaliklah, sebaliknya. Begitu juga sebaliknya ya. Yakni tiap-tiap azali tiada boleh menjadi qadim. Tidak boleh disebutkan qadim. Qadim boleh sebut, azali boleh ya. Dia boleh masuk azali. Tapi azali tak boleh katakan dia itu qadim ya. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbagi kepada 4 bagi. Yang qadim itu ada 4 jenis. Perkara nama yang qadim. Apa tu qadim? Benda itu memang ada, tapi tidak ada permulaan. Dia ada 4. Yang pertama qadim sifat. Qadim sifat. Tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Qadim ya.
Allah tu pengetahuannya ada tak mulianya? Ada tak mulianya? Tak ada. Kekuasaan Allah ada tak mulianya? Tak ada. Pendengaran Allah ada tak mulianya? Mula-mula tak dengar, betul baru dengar dah betul? Tak ada ya. Itu qadim sifatnya. Tidak ada permulaan. Kita makhluk ni ya, ada tak permulaan pendengaran kita? Ada tak permulaan pengetahuan kita? Ada tak permulaan kebolehan kita bercakap? Mula-mula apa kita cakap? Masa jadi kecil lahir berperut mak kita, apa kita cakap? Apa cakap kita? Tak ada apa cakap kan? Yang tahu apa? Ngobak aja. Yang tahu ngobak? Meraung. Memekik aja. Itu pun tak kuat. Iya keda. Sampai tak orang menangis angkat tangan. Itu yang tahu. Lepas tu udah pandai nyebut mak. Lepas tu dah pandai nyebut abah. Lepas tu dah pandai nak ni, bukan. Semua ada permulaan. Tapi Allah tak ada. Apa saja sifat Allah tu dia azali. Atau qadim. Tak pernah tak ada. Tak pernah Allah tu tak dengar, tak pernah Allah tu tak nampak, tak pernah Allah tu tak mengetahui dan sebagainya. Itu dia. Itu qadim sifat Yang kedua qadim zati. Zat itu. Benda yang ada tu. Allah tu tidak ada permulaan adanya. Iaitu tidak ada permulaan zat Allah Taala. Itu namanya qadim zati. Yang ketiga qadim apa? Idhafi. Idhafi itu mendatang. Idhafi, sebut idhafi. Alif dhat fa ya, idhafi. Alif dhat alif fa ya, idhafi itu qadim idhafi. Terdahulu sesuatu atas sesuatu, seperti ada kalanya bapa ada kalanya bapa nisbah kepada anak. Macam bapa dengan anak. Mana dulu? Bapa dulu ke anak dulu? Bapa lah dulu. Itu idhafi. Dia mendatang. Mula-mula tak ada anak. Betul? Bapa orang kahwin, udah ada anak. Itu idhafi. Anak tu dengan bapa. Itu namanya qadim idhafi. Kita ni semua idhafi belakang lah. Dulu ada ke tak ada kita ni? Dulu kita ni ada ke tak ada? Tak ada. Sekarang ni ada. Itu namanya idhafi. Dulu tak ada, sekarang ada. Jadi maknanya qadim macam baru lah. Benda baru Tadi mendatang Tadi mendatang. Mendatang, betul. Qadim mendatang. Macam saya ni lahir-lahir boleh ngajar kan? Apa dah? Bila ngajar ni? Udah besar, dah tua, apa boleh ngajar? Mula-mula mana ada ngajar? Jadi cikgu pun udah remaja kau jadi cikgu. Itu cikgu agama. Itu idhafi namanya, mendatang. Dulu tak ada, dulu tak erti, betul? Udah tahu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, qadim zamani. Qadim zamani, iaitu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun, sekurang-kurangnya setahun. Itu zamani. Itu zamani, itu ada zaman. Kita ni ada tak zaman Melaka dijajah oleh Portugis? Itu zamani lah tu. Ada tak masa Melaka dijajah oleh Belanda? Ada tak masa Melaka tu dijajah oleh Inggeris? Sekarang ni siapa menjajah kita? Siapa menjajah kita? Merdeka. Itu zaman ni lah tu. Sekarang ni zaman merdeka. Tapi pemikiran merdeka ke tak? Tak ada. Pemikiran masih dijajah oleh orientalis, dijajah oleh British dan sebagainya. Ya Ustaz, selagi Islam tidak ditegakkan di Malaysia, dia tidak boleh ditegakkan. Betul. Nak merdeka mesti ikut Islam. Dia tidak ikut lain cara. Mesti ikut Islam. Semua pun ikut cara Islam. Baru dia betul-betul merdeka. Kerana orang yang merdeka tu orang yang ikut Islam. Dia bebas daripada yang lain. Bebas daripada orientalis, bebas daripada pengaruh British, bebas daripada pengaruh Yahudi, bebas daripada pengaruh komunis dan sebagainya. Baru benar-benar merdeka.
Jadi semua ni ikut cara Islam. Baru nama merdeka. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, perjuangan cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja, whatever, mesti ikut cara Islam. Itu yang benar-benar orang merdeka. Kalau tidak, kita masih dijajah oleh penjajah-penjajah. Alright. Maka qadim hakiki. Hakiki yang sebenar-benar qadim. 4 saudara ya. Ingat qadim tu. Yang pertama qadim sifati. Yang kedua qadim zati. Yang ketiga qadim idhafi. Yang keempat qadim zamani. Yang sebenar-benar qadimnya hakiki itu sebenar-benar qadim. Qadim hakiki iaitu qadim sifati dan qadim zati. Qadim sifati dan qadim zati itu yang hakiki, yang sebenarnya. Kerana itu milik Allah. Lagipun sifat Allah itu tidak ada permulaan. Pendengaran Allah tak ada permulaan, penglihatan Allah tak ada permulaan, pengetahuan Allah tidak ada permulaan, kekuasaan Allah tidak ada permulaan. Dia tetap berkuasa aja sampai bila-bila. Dulu-dulu pun berkuasa. Nak kata dulu pun tak boleh. Awal dah dulu lagi. Sentiasa berkuasa. Tak pernah dia itu lemah ya. Qudrat Allah tu sentiasa aja. Ada aja. Itu qadim zati. Dan juga qadim sifati. Kerana Allah yang punya. Yang lain tu semua idhafi. Qadimnya pada kita tu apa? Idhafi. Dulu tak tahu, kena tahu. Lagi apa? Dulu tak ada, kena ada. Itu namanya idhafi. Mendatang ya. Dan zaman ni. Tengah hidup ni ada lah. Tengah hidup ni nampak lah. Udah mati esok? Udah mati esok? Udah tak nampak. Tengah hidup ni boleh bercakap. Dah mati esok? Kalau boleh bercakap, macam mana? Lari orang pun ya. Itu dah. Maka qadim hakiki iaitu qadim sifati dan qadim zati. Tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala ya. Lain daripada Allah Ta'ala. Itu qadim zati dan qadim sifati. Allah saja yang memiliki qadim zati dan qadim sifati. Alright. Yang akan datang kita akan baca bab baqa. Baqaun. Sebelum kita baca baqaun ni, kita tahlil dulu. Ada permintaan daripada puan rumah kita supaya kita tahlil. Ya. Baik. Nanti kejap. Nak tengok ada nama bagi pada saya ni. Nama biasa itu agaknya Tuan Haji Abdul Karim. Dia perintah.